Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk Masalah-masalah fiqh tidak muktamad menurut mazhab Syafi'i di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, satu tinjauan awal. Kertas kerja ini dibahagikan kepada 4, iaitu pengenalan, penentuan pendapat muktamad mazhab Syafi'i, beberapa permasalahan fiqh tidak muktamad di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan satu kesimpulan. Artikel ini menjelaskan kaedah penentuan pendapat muktamad mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fuqaha mazhab. Ini sangat penting bagi para penuntut ilmu, pengkaji mazhab, pengamat undang-undang dan mufti dalam berinteraksi dengan kepelbagaian pendapat fuqaha Syafi'iyah. Tinjauan awal dilakukan terhadap kitab Bidayatul Hidayah bagi beberapa permasalahan fiqh yang tidak muktamad yang terdapat dalam kitab ini. Penulisan ini bersifat kualitatif deskriptif, melibatkan kajian kepustakaan melalui analisis dokumen terhadap teks-teks turas fiqh Syafi'i, khususnya kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dan beberapa penulisan para fuqaha kontemporari yang berkaitan. Mazhab Syafi'i ialah himpunan atau gabungan daripada aqwal Imam Syafi'i dan wujuh al-ashab ataupun fuqaha Syafi'iyah. Dalam pengeluaran fatwa dan berhukum, pendapat yang digunakan pakai ialah pendapat yang muktamad di dalam mazhab. Kalau muktamad di sisi fuqaha Syafi'iyah ialah pendapat yang ditarjihkan sama ada ia merupakan ijtihad Imam Syafi'i dari segi aqwal beliau atau pendapat yang terbit daripada kaedah-kaedah dan usul-usul yang sah sandaran kepada mazhab beliau. Kaum muktamad biasanya diistilahkan dengan lafaz al-jadid, an-nas, al-masyhur, al-azhar, as-sahih, al-asah dan al-mazhab. Kaul muktamad mazhab Syafi'i yang berkedudukan paling tinggi ialah pentarjihan yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Sekiranya terdapat perbezaan pendapat di antara mereka berdua, pandangan Imam An-Nawawi akan diutamakan. Sekiranya berlaku perbezaan pendapat Imam An-Nawawi sendiri dalam kes yang sama, ulama Syafi'iyah telah menetapkan susunan tertib karya-karya beliau, iaitu At-Tahqiq, Al-Majmu', At-Tanqih, Rawdah At-Talibin, Minhaj At-Talibin, Fatawa Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, Tasihih At-Tanbih dan Nukat At-Tanbih. Pendapat muktamad selepas Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i ialah pentarjihan yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam isu-isu yang belum pernah dibahaskan sebelum mereka. Jika berlaku percenggahan di antara pendapat mereka berdua, kebanyakan ulama Mesir berpegang kepada pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Ar-Ramli di dalam kitab-kitab beliau, terutamanya Nihayatul Muhtaj. Manakala ulama Hadramaut, Syam, Kurdistan, Dagestan, kebanyakan Yaman dan Hijaz, kaul muktamad ialah pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibn Hajar melalui kitab-kitab beliau, khususnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jika berlaku isu yang tidak disentuh oleh mana-mana karangan Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli, kaul muktamad di sisi kebanyakan fuqaha Syafi'iyah mutaakhirin ialah seperti berikut. Yang pertama, apa yang telah dipilih oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melalui kitab beliau Syarah Al-Bahjah As-Saghir, kemudian kitabnya Manhaj At-Tullab dan syarahnya. Yang kedua, apa yang dipilih oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Yang ketiga, apa yang dipilih oleh Ashabul Hawashi. Kebiasaannya Ashabul Hawashi bersetuju dengan pendapat Imam Ar-Ramli. Tertib susunan hasyiah-hasyiah tersebut ikut setengah ulama ialah Hasyiah Ali Al-Ziyadi, Hasyiah Ibn Qasim Al-Ubadi, Hasyiah Umairah ala Syarh Al-Mahalli, Hasyiah Ali Al-Shabramilsi, Hasyiah Ali Al-Halabi, Hasyiah Al-Shubari dan Hasyiah Al-Inani. Sebagaimana yang disebut di sini, itu tiada harus, yakni haram berfatwa dengan qaul yang dhaif, melainkan kerana hajat atau kerana maslahat yang umum. Sedikit latar belakang Imam Al-Ghazali. Beliau ialah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang lahir pada tahun 450 Hijrah dan wafat tahun 505 Hijrah. Beliau merupakan satu-satunya ilmuwan Islam yang diberikan gelaran sebagai Hujjatul Islam. Antara kitab beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin, Minhaj Al-Abidin, Al-Mustasfa fil Ilm Al-Usul,
Al-Wasit dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Sedikit pengenalan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini merupakan sebuah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini mempunyai 3 bahagian utama, iaitu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat dan adab-adab bersama pencipta dan bersama makhluk. Perbincangan ini merangkumi segala aspek kehidupan seseorang Muslim yang bermula daripada bangun tidur hinggalah kepada tidur semula pada malam hari. Kelebihan kitab ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Imam Al-Ghazali bahawa sesiapa yang dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka orang tersebut akan mampu mencapai kepada penghujung, iaitu nihayah bagi hidayah. Ketinggian ilmu dan juga segala kandungan dalam kitab ini telah mendorong ramai ulama untuk mensyarahkan kitab ini dengan lebih meluas seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah. Di sini saja menyatakan beberapa permasalahan fiqh yang tidak muktamad yang terdapat di dalam kitab ini. Yang pertama, tata cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan waktu mula untuk mengucap takbiratul ihram. Imam Al-Ghazali mengatakan setelah tangan diletakkan separas telinga, kemudian turunkanlah kedua tangan itu ke bawah dengan perlahan, kemudian barulah naikkan ke atas di bahagian bawah dada, iaitu di antara dada dan juga pusat, dan diletak di bahagian kiri sedikit. Kemudian tata cara bangun kepada berdiri betul setelah sujud dan waktu mula untuk mengucap takbir intiqalat. Dia mengatakan, mulakanlah mengucap takbir untuk bangun ketika hampir pada kadar kedudukan duduk al-istirahah, dan panjangkanlah takbir tersebut hingga sampai separuh berdirimu, iaitu had rukuk. Dan yang ketiga, tata cara makmum ketika imam membaca doa kunut. Beliau mengatakan makmum tidak disunatkan untuk mengangkat tangan ketika mengaminkan kunut imam pada setiap kali kunut. Hasil penulisan ini menunjukkan bahawa pengetahuan dan kefahaman secara teliti dan terperinci tentang tata cara penentuan pandangan muktamad mazhab merupakan asas penting ketika berinteraksi dengan teks-teks surah mazhab Syafi'i. Tanpa mengetahui dan memahami perkara ini dengan jelas menyebabkan sesuatu fatwa atau hukum yang dikeluarkan tidak selari dengan usul mazhab, maka tidak boleh disandarkan kepada mazhab. Imam Al-Ghazali tergolong dalam kalangan ashabul wujuh yang hidup sebelum zaman tahrir al-mazhab. Oleh itu, dalam kitab ini terdapat beberapa permasalahan fiqh yang tidak muktamad menurut mazhab Syafi'i. Permasalahan ini dikira sebagai al-ikhtiyar yang berdasarkan ijtihad beliau terhadap nas-nas syara'. Namun di dalam perkara fadail wa a'mal dan pengamalan harian bersifat peribadi, bukan untuk berfatwa dan berhukum, tidaklah menjadi satu kesalahan untuk mengikut pendapat-pendapat tersebut. Sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.